Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Rafisah binti Selamat, Masya-Allah. pensyarah kanan di Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Johor di Pontian Johor. Okey, apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Okey, temu bual kita pada hari ini bertajuk kesan bekerja di rumah sepanjang pandemik COVID-19 ini. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan teruskan kepada temu bual kita. Okey. Okay, semua rakyat Malaysia sedia maklum negara kita dilanda pandemik COVID-19 bermula bermula pada awal Januari 2020. Disebabkan pandemik ini berlaku di Malaysia, pihak kerajaan telah membuat pengumuman untuk bekerja dari rumah, tidak kira dari sektor kerajaan dan juga swasta. Okey. Bagaimanakah tahap kesediaan mental Puan untuk menghadapi proses bekerja dari rumah ini? Okey, terima kasih. Baik, secara sejujurnya lah kalau nak kita katakan kesediaan mental kita menghadapi proses bekerja daripada rumah yang selama ni memang kita tak pernah buat pun. Jadi sejujurnya memang kita kata kita kurang bersedia ataupun dengan lebih tepat memang tidak bersedia lah. Okey. Tapi disebabkan kita perlu meneruskan apa yang perlu kita buat. Jadi kita nak tak nak kita kena buat juga persediaan-persediaan yang sepatut dan seperlunya supaya kita punya learning outcome ataupun hasil pembelajaran itu tercapai. Okey, terima kasih. Okey, kualiti dalam pembelajaran adalah salah satu matlamat bagi seorang pelajar supaya dapat diadaptasikan di masa hadapan. Sebagai seorang pensyarah, apakah cabaran dan tindakan Puan semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan, terutamanya dalam mengatasi pembelajaran yang memerlukan amali dan juga kemahiran ini sendiri, Puan? Ya, kalau kita lihatlah ya, terutamanya pembelajaran yang bukan hanya melibatkan teori tetapi juga melibatkan praktikal ataupun amali, ia sangat-sangat memerlukan kita bertemu, okey? Kita berhadapan dengan pelajar untuk kita mengajar. Okey, jadi pandemik ini sangat memberikan cabaran yang tinggi untuk kita melaksanakan pelaksanaan amali kita. Okey. Jadi kalau kita lihat daripada segi kekangan untuk ketiadaan peralatan, perkakasan ataupun perisian daripada pihak pelajar, ini merupakan salah satu cabaran terbesarlah. Okey. Namun kalau kita ikutkan daripada segi mungkin perisian ataupun software maksudnya untuk amali yang melibatkan software itu untuk kita jalankan masih lagi boleh kita gagahi. Maksudnya kita masih boleh buatkan video menunjukkan cara penggunaan step by step, langkah demi langkah untuk menggunakan mana-mana command. Contohnya macam kami menggunakan AutoCAD. Jadi kita dapatlah rakam video pengajaran untuk membuat 2D ataupun 3D modeling. Jadi kita boleh serahkan pada pelajar untuk pelajar mengikuti pengajaran secara dalam talian. Ataupun melalui video lah. Tetapi kekangan daripada segi cabaran yang kalau katakan kita melibatkan pelaksanaan amali yang menggunakan perkakasan ataupun peralatan, setakat ini apa yang boleh kita buat ialah pelajar perlu menghadiri. Maksudnya kena datang ke bengkel dan kita ajar untuk buat. Kecuali kita memperkenalkan secara teori dululah. Yang itu yang mungkin tindakan yang boleh kita ambil. Setakat ini begitu yang kita buat. Okey, baik. Terima kasih. Saya sebagai pelajar turut terasa terkesan daripada pembelajaran secara jarak jauh ni. Okey. Okey, soalan seterusnya, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara fizikal dan tahap berkesanan belajar secara maya ini? Bagaimana pelaksanaan proses? Kalau kita lihat ya,
pelaksanaan pembelajaran secara fizikal itu, dia punya kesan dia sangat-sangat berbeza lah berbanding dengan pembelajaran secara maya ni. Okay. Dan kalau katakan kita dengan berlakunya pandemik secara tiba-tiba ini, okay, jadi sebenarnya amat sukar untuk kita jalankan proses pembelajaran sepatutnya secara fizikal ni. Okay, contohnya macam amali tu memang agak sukar lah kita buat. Okay, sebab kekangan banyak sangat, terutamanya daripada pihak pelajar tu sendirilah. Jadi tahap keberkesanan pembelajaran secara maya ni sebenarnya kita boleh katakan kita perlu menghadapi apa yang berlaku pada hari ini dengan planning yang betul. Jadi kita kena belajar lah. Okay, benda ni benda baru, jadi nak tak nak kita kena cari, kena tahu bagaimana cara kita nak capai supaya kita punya kualiti pembelajaran itu dapat terlaksana. Okay, jadi sebenarnya tahap pembelajaran secara maya ni dia walaupun susah, namun dia tetap boleh memberikan impact juga, impact yang baik sebenarnya. Tapi bagaimana caranya, ia adalah berdasarkan bagaimana pelajar itu sendiri menguruskannya. Okay. Okey, faham. Okey, soalan yang seterusnya. Saya ingin meminta nasihat dan juga cadangan untuk para pelajar di luar sana yang turut terkesan dalam pembelajaran secara maya, khusus kepada pelajar-pelajar dalam bidang kejuruteraan ini sendiri yang sangat memerlukan kemahiran dan juga penggunaan mamal senang kata. Baik, kalau kita lihatkan situasi dalam keadaan sekarang ni, kita terpaksa belajar daripada rumah. Okay. Dengan kekangan-kekangan kita tak ada peralatan yang ada di makmal. Kita tak ada peralatan yang berada di bengkel, betul? Jadi apa yang boleh kita buat? Okay, sebagai pelajar dengan teknologi yang ada. Okay, kita walaupun kita duduk di rumah, okay, dunia kita bukan hanya di rumah, tetapi dunia kita adalah satu dunia, kita boleh pusing. Okay, jadi gunakan kemudahan teknologi yang ada sekarang ini untuk kita timba ilmu walaupun secara teori. Kita boleh cari contohnya apa peralatan yang ada di makmal, di bengkel elektronik contoh, okay, di makmal kimia. Bagaimana penggunaan untuk radas-radas tertentu. Jadi semua itu boleh didapati dalam internet. Jadi kita nak tak nak sebagai seorang pelajar, kita kena ada usaha lah untuk mencari, okay, membuat carian-carian yang bermanfaat macam ni untuk menambahkan ilmu kita walaupun hanya daripada segi teori. Sebab apa? Persediaan secara teori itu akan memudahkan kita seandainya kita diberikan peluang untuk masuk dalam makmal ataupun bengkel untuk kita buat secara praktikal. Jadi itu merupakan satu persediaan untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, okay, sebagai seorang pelajar, dalam kita menghadapi pandemik ini, kita terpaksa belajar sendiri daripada rumah. Okay, pembelajaran secara maya. Jadi sangat-sangat penting untuk kita tekankan daripada segi disiplin diri kita. Okay, bagaimana kita menguruskan masa kita, bagaimana kita menjadualkan setiap satu mungkin subjek secara teratur. Kemudian pastikan kita letakkanlah deadline untuk setiap tugasan tu supaya dia tak jadi cacah merupa. Jadi semuanya akan tersusun lah. Okay, semuanya akan dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan. Okey, terima kasih atas nasihat yang baik untuk diri saya dan insya-Allah saya akan kongsikan kepada rakan-rakan. InsyaAllah. Okey, soalan seterusnya. Apakah yang Puan dapat lihat keberkesanan pembelajaran secara maya dalam melahirkan seorang jurutera? Semua sedia maklum, jurutera ini salah satu step untuk menjadi seorang profesional. Okey, apa pandangan Puan? Okey, keberkesanan pembelajaran secara maya. Okey, seperti yang saya dah katakan tadi, okey, pembelajaran secara maya ni nampak dia agak sukar bila mana kita tidak dapat bertentang mata ataupun bersemuka dengan pensyarah. Tetapi pembelajaran secara maya ini juga membolehkan kita bertemu dengan bukan hanya seorang pensyarah ataupun seorang pengajar. Okey, dalam dunia internet, dalam dunia teknologi ni,
pelbagai sumber kita boleh dapatkan untuk kita dapatkan ilmu tu. Pelbagai sumber kita boleh cari. Okay? Jadi untuk kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang jurutera, okay, dalam keadaan apa yang ada sekarang ini, okay, dalam kekangan-kekangan yang terdapat dalam keadaan pandemik ini, jadi kita persiapkan diri kita daripada segi teori itu dulu. Okay, dapatkan ilmu-ilmu walaupun secara teori, maksudnya kita dah faham konsep. Supaya ia memudahkan kita waktu kita terjun dalam bidang praktikal dan memerlukan amali, pada waktu tu barulah kita akan test kita punya kefahaman konsep dan teori kita. Okay, dan dia tidak menjadi mustahil kita belajar secara maya untuk kita faham. Dan kita boleh buat amali itu. So jadi tak ada masalah untuk kita sebagai seorang pelajar-pelajar kejuruteraan belajar dalam bidang kejuruteraan dan boleh menjadi jurutera. InsyaAllah tak ada masalah. Dengan syarat kita kena menjaga penguruskan masa dengan baik, disiplin kena ada. Okey, baik. Terima kasih. Okey, seterusnya, apakah wajar seorang pelajar mengambil risiko untuk menangguhkan pengajian kerana faktor tahap kesediaan mental yang tak stabil? Terutamanya dalam pembelajaran secara jarak jauh ini ya. Okay, bagi keadaan seperti ini untuk saya berikan pendapat mengikut pendapat ini pendapat sendiri je lah ya. Kalau kita tengok sekarang ni tahap kesediaan mental tu bagaimana yang kita nak ukur pada setiap pelajar. Seandainya tahap kesediaan itu hanyalah merupakan satu kerisauan yang kita wujudkan, bukannya sampai ke tahap kemurungan yang tinggi, okay, ataupun tahap stres yang tinggi, okay, yang memerlukan kita dirujuk kepada doktor. Okay, so pada pendapat saya, kehidupan perlu diteruskan. Okay, kita tahu untuk memperjuangkan kehidupan ni bukan mudah. Okay, jadi apa yang mendatang kita kena hadapi. So bermaksud kita kena kuat. Kita punya mental kena kuat, kita punya jiwa kena kuat. Okay, so dalam masa yang sama apa yang kita kena buat, kita usaha. Okay, kita jangan mengalah di awal-awal, kita jangan mengalah. Okay, kecuali kalau katakan kita stres, kita murung sampai ke tahap kita perlu dapatkan pandangan daripada doktor dan doktor yang menyarankan untuk kita tangguhkan pengajian, itu kes lain lah. Ya? Jadi untuk kita yang biasa-biasa yang cuma ada rasa risau dan takut, tak boleh nak meneruskan secara maya, okay, kita setkan diri kita, kita fikirkan dulu, kita berhenti sejenak, kita fikirkan. Hari ni kalau kata kita tangguh, pandemik ini tak akan berakhir dalam masa setahun dua. Okay, so bila masa kita akan nak mulakan semula? Dan pada waktu tu untuk kita memulakan semula, adakah kita berkemampuan? Okay, usia akan bertambah. Jadi kita perlu gunakan usia muda kita ni, gunakan sebaik mungkin. Okay, itu pendapat saya lah. Itu nasihat yang sangat berkesan untuk saya untuk ni meneruskan. InsyaAllah. Azam kena kuat. Baik, soalan yang terakhir. Okey, pada pandangan puan, apakah tindakan yang boleh diambil oleh para profesional dalam membantu para pekerja yang sudah hilang pekerjaan akibat pandemik ini? Tindakan. Okey, kalau kita dia? Tindakan para profesional ini. Jadi kalau kita tengoklah, kalau macam saya sebagai seorang penjawat awam, saya mempunyai pendapatan yang tetap, ya, dan tidak terkesan secara langsung lah dengan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi pada pendapat saya lah, kalau katakanlah berlaku pada saya apa yang berlaku dekat sekitar saya, orang-orang hilang pekerjaan. Jadi sebagai seorang profesional, kita cuba bantu, memberikan yang pertama sekali ialah sokongan moral. Okay? Walaupun bukan profesional pun sebenarnya sokongan moral kepada rakan-rakan yang kehilangan pekerjaan ini sangat-sangat perlu. Okay? Jadi lepas tu apa yang boleh kita buat selain daripada sokongan moral, kita boleh memberikan cetusan idea lah. Okay, kalau kita lihat pun kerajaan banyak memberikan bantuan-bantuan yang mungkin mereka boleh membuat permohonan, okay, untuk mendapatkan bantuan-bantuan. Contohnya daripada Pekeso kita ada
skim SIP, skim untuk allowance orang yang hilang pekerjaan. Okay. Jadi ini adalah antaranya, dan mungkin kita boleh memberikan juga idea-idea untuk mereka membuat bekerja sendiri, ataupun sekiranya kita ada rakan-rakan yang boleh kita suggestkan nama mereka untuk diambil bekerja. Okay. Jadi kita bolehlah bantu rakan-rakan kita yang hilang pekerjaan, insyaAllah. Okey. Okey. Terima kasih atas pandangan Puan dan juga nasihat Puan sepanjang temu bual ini. Okey, InsyaAllah. sebelum saya tamatkan apa temu bual kita pada hari ini, boleh saya minta sedikit biodata, latar belakang pengajian Puan dan juga latar belakang pekerjaan Puan? Ah, Okey, apa yang nak ditahun ya? Yang pertama nama saya. Boleh nama penuh. Nama penuh saya Puan Rafisah binti Slamet. Okey, saya belajar dulu pengajian saya di Universiti Teknologi Malaysia. Okey, dalam bidang kejuruteraan elektronik, pengkhususannya telekomunikasi. Okey, dan sekarang ini saya tak ada jawatan lah, saya sebagai pensyarah kanan dan juga pensyarah cemerlang, merangkap subjek matter expert untuk kursus kejuruteraan elektronik bagi matrikulasi. Okey. Terima InsyaAllah. kasih. Terima kasih Puan atas kerjasama Puan dan memberi masa meluang untuk kita bertemu bual pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Okay, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.